Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk kelas matematik kita pada hari ini, kita akan masuk ke unit 2 iaitu pecahan. Okey, untuk hari ini kita akan tengok pendaraban pecahan, pecahan wajar dengan pecahan wajar. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang tajuk darab, okey, jadi di sini kita ada beberapa istilah penting dalam tajuk pecahan yang kita kena tahu. Okey, supaya nanti bila kita masuk ke dalam pendaraban pecahan, bahagi pecahan dan sebagainya, kita tak terkelirulah. Okey, yang pertama adalah pecahan wajar. Okey, jadi pecahan wajar ni adalah satu bentuk pecahan. Okey. Pecahan wajar ni pecahan apabila atas iaitu pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, contoh 1/2, 3/4, 5/8, 3/10. Okey. Jadi yang ni di atas lagi kecil daripada nombor di bawah. Okey, jadi yang tu adalah pecahan wajar. Okey, yang kedua adalah pecahan tak wajar. Jadi pecahan tak wajar ni adalah terbalik daripada pecahan wajar. Okey. Pecahan tak wajar ni yang atas lagi besar daripada yang bawah. Contoh 3/2, 10/7 dan sebagainya. Okey, maksud dia yang atas iaitu pengangka lebih besar daripada penyebut. Jadi tak wajarlah. Kepala lagi besar daripada badan. Tak wajar. Okey, yang ketiga adalah nombor bercampur. Okey, sebagaimana nama dia, ini dia bercampur. Dia bercampur nombor bulat dengan pecahan. Contoh 1/2. Yang ni nombor bercampur. 2/5/8. 10/1/10. Okey. Ini adalah nombor bercampur. Kita ada nombor bulat dan kita ada pecahan. Okey, yang seterusnya pengangka. Pengangka adalah nombor di bahagian atas pecahan. Okey, contoh 1/3. Ni adalah pengangka. Dan di bawah ni adalah penyebut. Okey, macam mana kita nak ingat? Tengok A. A maksudnya atas. Ni cara mudahlah nak ingat. T. T maksud dia turun. Turun bawah. Okey, tu salah satu cara untuk kita nak ingat. Okey, seterusnya kita masuk terus kepada darab pecahan. Okey, untuk hari ini kita hanya tengok darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, kita tak masuk lagi kepada nombor bercampur. Yang tu di lain hari kita akan tengok. Okey, bila darab pecahan tak sama dengan tambah dan tolak. Bila tambah dan tolak, kita kena samakan penyebut. Bagi darab kita buat terus darab. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, 1/3 darab 1/2. Okey, dalam buku teks dia ada bagi gambar rajah. Ini adalah konsep dia. Konsep ni awak boleh baca dalam buku teks. Tapi untuk hari ni cikgu nak tunjukkan cara pengiraan dia. Okey. Jadi 1/3 darab 1/2. Okey. Bila cikgu cakap tadi kita boleh darab terus. Maksud dia darab teruslah. Pengangka darab pengangka. Penyebut darab penyebut. Jadi 1 darab 1 sama dengan 1/3 darab 2 sama dengan 6. Jadi inilah
jawapan bagi pendaraban pecahan tu. Okey kelas? Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Kira hasil darab 2/3 dan 3/4. Jadi kira hasil darab 2/3 darab 3/4. Jadi untuk cara dalam buku teks ni awak boleh rujuklah buku teks. Okey, cara yang mana? Ni cara yang dalam buku teks. Tapi cikgu nak tunjukkan cara yang cikgu akan ajar awak. Okey, dia sama je, cuma kaedah penulisan dia mungkin berbeza. Okey, jadi di sini 2/3 darab 3/4. Okey, jadi macam cara biasa kita darab terus. 2 darab 3, 3 darab 4. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6. Per 3 darab 4 sama dengan 12. Okey, jadi 6/12. Tapi di sini kita tengok 6/12 ni kita boleh mudahkan. Maksudnya kita boleh jadikan dia pecahan yang terkecil. Okey, jadi bila kita nak mudahkan sesuatu pecahan, cara yang mudah, kita tengok dulu adakah dia nombor ganjil ataupun nombor genap. Kalau nombor genap, kita boleh bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. 6 nombor genap, 12 pun nombor genap. Maksudnya kita boleh bahagi dengan 2. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 sama dengan 3. 12 bahagi 2 sama dengan 6. Jadi 3/6. Kita boleh mudahkan lagi. Kita bahagi dengan 3. Kita bahagi dengan 3. Jadi sama dengan 3 bahagi 3 sama dengan 1. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 1/2. Okey. Bagi yang dah boleh memudahkan pecahan dengan pantas, awak boleh terus bahagi dengan 6. Okey, 6 bahagi 6 1, 12 bahagi 6 2. Okey, jadi sama saja. Cara yang cikgu tunjukkan ni adalah cara kita buat step by step, langkah demi langkah. Okey, supaya kita tak terkeliru. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni pun sama juga soalan dengan yang pertama dan yang kedua. Okey, jadi 3/5 darab 2/7. Kita buat macam biasa. Kita boleh darab terus. 3 darab 2, 5 darab 7. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. 5 darab 7 sama dengan 35. Jadi bila awak dapat jawapan, awak kena pastikan adakah pecahan itu boleh dimudah adakah pecahan itu boleh dimudahkan. Jadi macam mana cara awak nak tahu? Awak kena ingat sifir. Jadi 6, 35. Adakah ada sifir yang boleh mudahkan? 6 bahagi 2. Boleh, tapi 35 tak boleh bahagi dengan 2. Okey, jadi tak boleh. Untuk mudahkan, yang atas kena bahagi dengan nombor yang sama dengan yang bawah. Okey. Jadi bila tak boleh, inilah jawapan dia. 6/35. Okey, murid-murid. Sebelum awak buat latihan online, kita buat dulu beberapa soalan yang ada di dalam buku teks. Okey. Okey, kita tengok soalan A. Okey, soalan A. 7/9 darab 9/10 sama dengan. Okey, bila awak jumpa soalan yang macam ni,
sebenarnya mudah. Mudah. Sebab apa cikgu cakap mudah? Sebab sini kita ada 9. Di sini pun kita ada 9. Jadi bila kita ada atas ada satu nombor yang sama dengan bawah. Okey. Bermaksud kita boleh potong. Okey, jadi 7 darab 9 per 9 darab 10. Macam ni. Jadi awak boleh potong. 9 potong. Jadi tinggal 7 dan tinggal 10. Jadi 7 di atas, 10 di bawah. Inilah jawapannya. Okey, tak boleh mudahkan sebab 7 ni nombor perdana. Nombor perdana tak boleh bahagi dengan benda-benda. Jadi inilah jawapannya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, 3/4 darab 6/7. Okey. 3/4 darab 6/7. Jadi kalau macam ni, awak boleh darab terus. Okey, darab terus. 3 darab 6, 4 darab 7. Okey. Jadi 3 darab 6 sama dengan 18. 4 darab 7 sama dengan 28. Jadi 18/28 ni satu nombor yang besar. Jadi mungkin kita boleh mudahkan. Macam mana cara kita nak tahu? Mula-mula kita tengok macam cikgu cakap tadi. Tengok ni adakah dia nombor genap? 18 nombor genap. 28 pun nombor genap. Bila nombor genap, automatik boleh bahagi dengan 2. Atas bahagi 2, bawah bahagi 2. Okey. Jadi 18 bahagi 2 sama dengan 9. 28 bahagi 2 sama dengan 14. Jadi 9, 14. Jadi tak boleh mudahkan dah. Jadi inilah jawapan dia. Okey, murid-murid boleh faham Okey, kalau awak ada soalan yang awak tak faham, bila-bila masa awak boleh PM cikgu. Okey, tak ada masalah. Awak boleh PM cikgu melalui Telegram ataupun awak boleh type di komen dalam Google Classroom. Ya. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap awak faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, dan jangan lupa untuk buat latihan pada link yang cikgu sediakan di Google Classroom. Okey, jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.